warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء الحق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح أبواب علمنا ومعرفتنا وحكمنا. اللهم اجعل قلوبنا يفقهون بها وآذاننا يسمعون بها وأعيننا يبصرون بها، فالله خير حافظا wa huwa arhamur rahimin. Wa ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnianya kita bertemu pada pagi ini. Isra Mi'raj okey. Sinilah ni kelas. Kita masuk bab kelima yang dimaksudkan saya mesti memahami sejauh manakah makna penggabungan saya dengan Harakah Islamiyah. Kita tahu Harakah Islamiyah lah pergerakan Islam, ataupun satu gerakan Islam. Yang gerakan Islam ialah gerakan yang sentiasa, kerana Allah sabda Nabi SAW, la tazal, akan ada sentiasa, maka sentiasa tu siapa yang menggerakkan? Allah. Itu gerakan Islam. Kalau kita nampak kita yang masukkan diri ke dalam gerakan Islam itu salah, kerana yang membangkitkan semangat kita di dalam hati kita, membangkitkan kita untuk menyedari bahawa kita perlu berada dalam gerakan Islam, itu Allah. So, apa yang kita bincang hari ini, perlukah kita? Tak perlu. Perlu, wajib. Tapi sebenarnya wajib itu ke atas orang yang Allah beri faham. Ramai orang yang tahu tapi tak faham. Boleh faham Tahu ada gerakan Islam, tahu bahawa ini adalah satu tuntutan daripada tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, orang hafal Quran ramai. Firman Allah, infiru khifafan wa thiqalan. Hendaklah kamu berduduk dalam menegakkan agama Allah ataupun memperjuangkan agama Allah, sama ada dalam kamu senang ataupun susah.
Itu Allah sebut dalam Quran, surah Taubah. Infiru, bergeraklah kamu. Maka bila pengarang kitab menyebutkan bahawa harakah Islamiah ini yang disebutkan dengan pergerakan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya pergerakan ini tak semua orang boleh masuk, dan ada orang yang faham tapi tak bergerak. Kerana itu Allah pilih. Faham juga. Kerana itu Allah pilih. Kau macam mana ustaz kalau Allah pilih? Minta ya Allah. Kan? Jadi akan dengan aku orang golongan-golongan manusia ni tuan-tuan, milik apa tentera Allah, Hizbullah ni, ataupun orang yang menjaga agama Allah ni macam-macam. Ada macam jenis. Ada yang duduk dalam berdakwah sahaja. Ada yang duduk dalam menjaga masjid, menjaga surau. Tuan-tuan yang dipilih untuk menjaga masjid dan di surau itu semua duduk dalam takdir Allah. Kita yang duduk menjaga masjid, menjaga surau itu dia duduk dalam takdir Allah. Maknanya Allah yang nak. Maknanya Allah dah tengok kita sebelum kita lahir. Maknanya sebelum kita lahir Allah dah pilih engkau kena jaga masjid. Kegas engkau lah jaga masjid. Ada golongan yang Allah tak pilih. Itu yang kita takut. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Arba'in Nawawi, Nabi sebut ada dua adik-beradik. Seorang yang abang yang suka buat maksiat, adik yang suka beribadat, duduk satu rumah. Satu hari terdetik abang ni nak bertaubat. Satu hari dia detik dengan dekat adik ni nak rasa macam mana orang buat maksiat. Kan hadis. Macam mana orang buat maksiat? Maka adik pun nak berjumpa dengan abang, abang pun nak berjumpa dengan adik. Jumpa dia di tengah tangga. Bertembung di tangga, mati dua-dua. Si adik Allah kata masuk neraka. Si abang Allah kata masuk syurga. Tuan-tuan faham tak hadis tu? Allah kata semua dah tertulis. Yang akan menyebabkan ia akan bertukar adalah dengan doa. Adalah dengan doa. Kita dah minta dengan Allah. Salahnya kita tahu kita tak pernah minta dengan Allah. Allah tu Maha Penyayang. Doa tu adalah wasilah kita dengan dia. Sebenarnya doa tu adalah percakapan kita dengan dia. Bila kita berdoa, sebenarnya itulah yang Allah nak sangat. Sebab tu Allah sebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba aku meminta kepadaku, aku dekat. Kita dekat dengan kita. Aku ada dengan dia. Minta apa yang senang. Minta tadilah husnul khatimah. Minta tu dengan hati bukan minta dengan mulut. Kalau minta dengan mulut macam kakak tua zikir la ilaha illallah, jumpa orang la ilaha illallah. Jumpa orang la ilaha illallah. Ataupun macam kakak tua menghafal Quran. Adakah kakak tua boleh menghafal Quran? Boleh. Tapi apakah dia hafal Quran tu bermakna pada dia? Tak ada makna. Tak ada makna. Kerana dia mulut saja yang bunyi, hati tak ada kesan. Gitu gak manusia. Jangan minta dengan mulut, minta dengan hati bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah. Sebab tu kunci dia taubat. Kunci taubat, faham duduk di mana aku ini, apa yang aku nak, mana aku nak pergi. Habislah aku. Tak, bukan habislah aku. Rahmati wasi'at an ghadabi, Allah sebut. Rahmat aku luas, maka mintalah kepadaku, kerana rahmat aku luas daripada murkaku. Allah Subhanahu wa taala sebut. Sebab itulah kita bincang bab ni, kerana bab ini supaya kita sedar. Bila kita sedar, kita tahu ke mana duduknya kita. Macam mana kita nak tuju hidup kita. Macam mana kita nak dapat keridaan Allah Subhanahu wa taala.
Okey. Sebenarnya menggabungkan diri dengan harakah Islamiah bukan hanya memadai membuat permohonan menjadi ahli, berdaftar nama sahaja, bukan saja sekadar berulang alik ke markas-markas gerakan Islam ataupun kelab-kelabnya, menghadiri ijtimaknya, iaitu mesyuarat anjuran jemaahnya, bekerja semata-mata. Gabungan inilah mestilah membawa pengertian yang lebih jauh dari itu. Gabungan yang tidak sekadar dalam bentuk dan nilai-nilai tertentu sahaja, tetapi ia adalah gabungan yang membuktikan kemantapan akidah Islamiah. Orang yang beriman, tanda orang beriman apa? Apa tanda orang beriman? Tanda orang beriman ialah berjihad di jalan Allah. Tanda kita beriman, tuan-tuan. Tanda kita beriman. Kerana orang yang beriman, dia akan mengorbankan harta, jiwa, nafsu untuk Allah. Diri sendiri untuk Allah Subhanahu wa taala. So Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran banyak tentang ciri-ciri orang beriman. Antaranya dia akan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia cinta. Orang yang cinta kepada orang, dia akan mempertahankan cintanya. Walaupun orang kata orang tu hodoh, dari matanya tetap cantik. Walaupun orang tu kata orang tu mukanya menggerutu, ada jerawat batu banyak berpuluh-puluh, kita tetap cinta kepada dia. Begitu juga kita. Cinta adalah mempertahankan dia. Begitu juga kita. Kalau kita cintakan Allah, maka kita pertahankan agama Allah. Pertahankan agama Allah itu ciri orang bercinta. Tapi kalau orang dia tak cinta, dia katalah mulut cinta, aku sayang kau ni, kan? Dia tak cinta dia tak tahu je apa jadi, tak tahu je. Mulut boleh cakap, tapi hati tak boleh menipu. Maka itulah sebabnya dia menyebabkan bahawa bila kita kata intimak kita ataupun bersamaan kita dengan harakah Islamiah, gerakan Islam itu, kerana akidah kita, kerana kita sebabkan kita menjaga akidah kita, menjaga agama kita, akidah lah. Penggabungan dengan akidah, perkara pertama wajib diketahui apabila kita menggabungkan diri dengan harakah Islamiah ialah sejauh manakah berlaku kegabungan kita sudut akidah iman lah, tuan-tuan. Kerana harakah Islamiah menolak gabungan dengan yang berdasarkan kepada kecenderungan atau siqah terhadap pribadi syahsi yang seperti yang berlaku pada pertubuhan asing, hanya mementingkan soal teraju pemimpin sahaja, dan hubungan seperti inilah yang menjadikan kuman-kuman yang menghancurkan pertubuhan tersebut. Maknanya kita bersatu dalam satu gerakan Islamiah bukan kerana ada seorang tertentu, tapi disebabkan seorang tertentu, bukan kerana dengan kehendak Allah, maka ketahuilah kita bahawa ianya bukan satu gerakan yang benar, satu harakah yang benar, bukan satu kelompok yang benar. Itu je. Bukan ada sebab orang-orang tertentu, aku suka duduk dalam kumpulan ni pasal aku ada orang, tak. Kalau disebabkan yang itu, maka tidak benar. Oleh itu, pergabungan harakah Islamiah pertama-tama ialah bergabung dengan agama Islam sendiri, kerana Islam yang menganjurkan, kerana Islam yang menyuruh, kerana Islam yang Islam yang memerintah macam tu. Islamnya Allah lah, kerana Allah yang memerintah macam tu. Pergabungan ini seterusnya membentuk kita mentaati segala titah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan rahmat serta keridhaannya. Bila kita duduk dalam gerakan Islam atau memperjuangkan agama Islam,
apa saja aspek yang kita perjuangkan agama Islam. Kalau kita Malaysia ni, kalau di Afghanistan, duduk Afghanistan, ataupun di negara-negara yang bergolak, yang menentang Islam, duduk dengan geng-geng berjihad. Apakah pertama benda yang kita nak sebenarnya? Benda yang kita nak sebenarnya adalah keridaan Allah. Bila kita nak benda duduk dalam tu, kerana kita cari redha Allah. Jadi, orang yang nak cari redha Allah, dia perlu berintimak dengan harakah Islamiah. Berintimak dengan, atau berintimak atau menyatukan diri dengan harakah Islamiah. Baru dia dapat redha Allah. Kalau tidak, redha Allah belum tentu dia dapat. Okey. Kerana cari redha Allah, kerana Allah meredai. Kita tengok sahabat, tuan-tuan. Sahabat, kenapa dia dapat title radhiyallahu anhum wa radu an? Allah sebut dalam surah Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah meredai mereka, dan aku mereka meredai Allah, dan aku meredainya. Apa tanda kita redakan Allah sebagai Tuhan? Itulah bersama dengan orang menggerakkan Islam, memperjuangkan Islam, menetapkan Islam pada tempatnya, bersama dengan orang, ataupun dia dengan dia adalah orang yang menggerakkan Islam. Tapi yang takut, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak mau ikut, Allah dah sebut, Rasulullah dah sebut, la tazal, akan ada sentiasa. Akan ada sentiasa golongan ni. Cuma kita nak masuk tamuan tu, atau kita dipilih atau tidak dipilih. Itu yang kita takut tu. Cuma kita dipilih atau tidak dipilih, itu yang kita takut. Kalau kita tidak dipilih, mana kita tak dapat. Kalau kita dipilih, mana kita kena bersyukur. Kalau saya bawa cerita ni, tuan-tuan dengar pun, masuk dalam hati pun tak boleh nak masuk, maknanya ada something lah. Dalam list Allah tu tak ada lagi. Kalau ada dalam list Allah, mana kita akan masuk. Dalam dunia ni ada dua je golongan. Pertama Hizbullah, yang kedua Hizbus Syaitan. Hizbullah bukan yang Hizbullah di Lebanon tu, nama je Hizbullah. Kalau betul dia Syiah, maka dia sesat. Syiah, dia orang kata Hizbullah tu sesat. Kalau betul lah, kita tak tahu. Nama je Hizbullah, sebab Hizbullah di Lebanon tu. Hizbullah ciri-ciri Allah, golongan-golongan Allah. Yang kedua golongan-golongan syaitan, Hizbus Syaitan. Dua je dalam Malaysia ni, tuan-tuan, dekat dunia ni. Tuan-tuan nak duduk mana? Itu je. Kita yang nak duduk mana? Saya tak mau duduk dua-dua. Kena duduk antara dua ni. Yang ketiga lah, tak ada siapa dah. Yang ketiga apa? Munafik. Munafik pun golongan dia. Munafik pun golongan dia. Macam mana nak letak? Maka golongan-golongan Allah ini Allah pilihlah. Kita yang hadir pagi ni subuh, Allah pilih. Tapi antara yang hadir subuh ni, siapa lagi Allah pilih bagi dekat dengan dia. Oleh itu, penggabungan harakah Islamiyah pertamanya menghubungkan agama Islam sendiri, bergabung seterusnya menuntut kita mentaati tintah perintah Allah, mengharapkan rahmat dan keredaannya. Sebenarnya bila kita duduk dalam tu, rahmat Allah mencucuri masuk. Allah akan redha kita. Itu yang kita cari nak hidup, tuan-tuan. Tak ada benda yang kita nak dekat hidup ni kita nak cari. Kita doa Allahumma barikna fi Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Apa kita minta? Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Sya'ban. Apa berkat? Berkat tu rahmat. Rahmatilah kami pada bulan Sya'ban. Ashabul Kahfi apa doa dia? Rabbana atina min ladunka rahmah.
Kalau kita baca cerita Ashabul Kahfi, 7 orang nak berlawan dengan satu negara. Betul? 7 orang nak berlawan dengan satu negara. Dia tak mampu untuk melawan, tapi dalam hati nak melawan. Dia tak ada kuasa untuk melawan, maka lari, duduk dalam gua. Pasal hati dia tak ada. Kita kena dalam hati tu kena ada dah. Maka Allah selamatkan dia, mendapat rahmat Allah. Sehinggalah Allah bangunkan dia, mereka ini menjadi tanda kebenaran Allah. Allah menyebut akan ada, la tazalu min ummati qaimun, akan ada sentiasa dalam umatku golongan yang akan menegakkan kebenaran. Itu kebenaran tu Islam lah, akan ada. Maka mereka hidup dalam mendapat rahmat Allah. Gitu kita. Itulah kita sebenarnya. Kalau kita duduk dalam ni, sebenarnya kita tak cari lain, cari rahmat Allah. Bila rahmat Allah bukan kena kepada kita sahaja, kena kepada anak cucu kita. Tuan-tuan, bila saya pergi berjalan dengan sepupu-sepupu saya, rumah makcik-makcik saya, bersimbang, ada serumah kawan mak saya ni, dia duduk sakit, kita duduk sakit, lepas tu saya tak pernah kenal kawan mak saya, suami dia dan dia sembang. Tengok anak-anak ni semua belajar agama, tapi pakcik-pakcik dia semua belajar. Pakcik-pakcik dia tak ada yang bahagian agama. Seorang anak dia, cucu-cucu anak-anak dia ni ustazah hafal Quran. Macam saya ni lah, kan? Tuan-tuan, saya ni dalam adik-beradik, mak saya hantar saya seorang pergi belajar jauh-jauh. Umur saya 15 tahun. Masa saya pergi ke Mesir, saya pergi ke Mekah. Mula-mula sebelum saya pergi ke Mesir, saya ke Mekah. Saya menangis, tuan-tuan. 2 minggu saya demam. Demam rindu. Nak ceritanya demam rindu. Umur 15, tuan-tuan. Pergi sorang-sorang. Pergi Mekah pula sorang-sorang. Rindu. Dan masa di Mekah saya tanya Allah. Jawapannya saya dapat selepas 10 tahun. Kerana saya tak kenal siapa saya punya keturunan. Cerita dalam Ashabul Kahfi, cerita surah Kahfi, cerita Nabi Khidir alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam. Betul. Dalam satu plot cerita tu saya berminat dalam cerita cerita ayat tu Allah sebut di dalamnya, bawahnya ada kanzul lahuma, harta yang disimpan, Allah simpankan kepada kedua anak yatim. Harta yang Allah simpankan kepada kedua anak yatim. Wa kana abuhuma salihah. Allah sebut dalam surah Kahfi. Nabi Musa tanya, kenapa nak bangunkan bangunan yang runtuh ni? Alangkah baiknya kalau engkau minta upah. Nabi Khidir kata, cukup takat ni, kita berpisah. Cerita tu, saya tak ingat ayat ni, saya tak berapa nak recall balik habis mafhum ayat tu. Kemudian Nabi Khidir sebut bahawa apa sebab, kali ini aku nak tahu sebab apa aku buat benda-benda tu. Yang terakhir itu, aku bangunkan balik bangunan tu kerana dalam bawah bangunan tu ada harta anak yatim, dan bapa mereka sebelum meninggal adalah salihah. Mak bapa mereka adalah salihah, orang yang soleh. Sebab tu bila kita sebut rahmat ini, bila tuan-tuan yang memperjuangkan agama Allah hari ini, bukan kita saja yang dapat rahmat. Rahmat yang kita dapat adalah husnul khatimah, hidup tenang dan tenteram. Siapa akan dapat rahmat juga?
cucu dan cicit kita. Cucu dan cicit kita. Bukan kita saja tuan-tuan. Hari ini kita duduk bergerak dalam Islam, memperjuangkan agama Islam. Rahmatnya kita rasa. Tapi cucu cicit kita juga akan mendapatinya, akan menikmatinya. Tu ingat, bila sebut tentang rahmat, kita bila duduk dengan dengan golongan yang mengejar rahmat Allah, mengejar keridaan Allah. Contoh Allah sebut dalam Al-Quran. Contoh Allah sebut, Allah ceritakan tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya saya tadi, anak cucu-cucit ni tadi, cucu-cucu kawan saya punya anak ni tadi, kawan mak saya punya anak ni tadi, semua ustaz-ustaz. Bila kita tanya bapak dia datang asal dari mana, dia kata orang Kedah panggil tongkang yat. Kawasan tongkang yat kan? Kawasan tongkang yat tu kawasan apa? Saya duk ingat Pak Mertua, Allah yarham Pak Mertua saya sebut. Kawasan tongkang yat ni adalah kawasan guru-guru Al-Quran di Kedah. Betul Pak Ji? Kan? Hashim Ismail Hashim di situ kan? Kan? Guru-guru Al-Quran. Saya tanya, kawasan tongkang yat ni bukan kawasan pakar Al-Quran di Kedah. Orang panggil pakar lah, guru-guru Quran. Apa dia cakap? Tok mereka ni dulu guru Quran. Nampak tak? Maka akan ada golongan generasi yang akan menyambung perjuangan kita. Allah akan lahirkan kerana kita diberi rahmat. Allah akan lahirkan. Kalau tuan-tuan saya cakap, mak saya cakap saya, rakam ni. Tak apa, rakam lah. Mak saya tanya, kenapa panggil saya abang, doa lah kah dekat adik saya kan. Saya cakap, mak dah doa, yakin je dah doa. Hari ini kita nampak, dulu dia macam ni. Sebab tu bila kita dekat dengan Allah, hari ini Allah tak tunjuk dengan kita, jangan rasa kita dah kecewa. Bila kita hari ini dekat dengan Allah, Allah tak tunjukkan kita apa yang kita nak, jangan rasa kecewa. Mungkin Allah tak mau tunjuk hari ini, tapi bila besok kita dalam kubur, kita boleh melihat. Kerana kita orang yang memperjuangkan agama Allah tak akan mati. Ni Allah sebut dalam Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Allah sebut surah Al-Baqarah. Bila seorang sahabat bin Khalid bin Walid nak mati, Walid mati atas hati, aku bercita-cita nak mati syahid, tapi lah sekali aku mati kata, aku takut aku tak dapat syahid. Kita doa tadi tu, doa Pak Imam tu, mautan. Doa tu kena faham tadi tu. Allahumma ja'al Allah ja'al dinana di Muhammad, wa islamna islamal muslimin, wa imanana imanal mu'min, wa niyatana niyatal mukhlasin. Lebih mukhlisin dan mukhlasin, beza tu, baris di atas, baris di bawah. Wa ja'alna min niyatal mukhlisin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana mauti syuhada. Nabi sebut kena minta doa anti syahid. Kenapa? Khalid bin Walid berperang lebih daripada 100 kesan pedang yang ada dekat badannya, tapi tak mati syahid dalam peperangan. Tak mati dalam peperangan. Nabi SAW menyebut, kamu kalau ada niat untuk mati syahid, tapi kamu tak mati syahid dalam peperangan, kamu dikira sebagai mati syahid. Apakah ganjaran mati syahid? Allah sebut dalam Quran, jangan kamu mengatakan orang yang mati syahid itu adalah mati sedangkan dia hidup. Sebab tu kalau kita faham bab ruh, Allah buka kita sikit bab ruh, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang mati syahid. Kalau kita ada, Allah berikan kita ilmu,
memahami, mengenal, masuk ke dalam alam ruh. Sebab tu orang yang tak kenal dia kata hantu je semua. Tuan-tuan para ulama, para pejuang tu, para pejuang tu mereka hidup cuma kita tak nampak. Nabi SAW menyebut, bapak kamu wahai Jabir, bapak kamu hari ini ada di bawah arasy Allah berlegar-legar dengan sayapnya. Kita kalau kita mati dalam niat berjuang, meninggal kita betul-betul merealisasikan, betulkan kita punya niat tadi, maka kita besok meninggal, apa yang berlaku kita akan nampak. Ceritanya lah, asal kita tak akan, walaupun jasad dah ada, roh kita Allah buka untuk melihat apa yang berlaku. Sebab tu orang lama-lama sebut roh balik, orang tak faham tu asas daripada itu. Dengan cara ini menggabungkan harakah tidak sejejas sekiranya berlaku kematian peribadi tertentu atau kehilangan dari medan dakwah kerana satu sebab, kerana gabungan akidah seseorang dan jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya yang merupakan rahsia berlakunya gerakan dakwah yang meneruskan. Firman Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, siapa yang menyembahmu Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Barang sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tetap hidup dan tidak mati. Ini perkataan siapa? Abu Bakar. Cakap ke siapa? Cakap siapa? Sayyidina Umar. Umar dengar Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat, diangkat pedang. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, aku bunuh. Sehinggalah datang Abu Bakar tenangkan Sayyidina Umar. Wahai Umar, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilang. Allah sebut dalam surah Ali Imran. Wahai Umar, Muhammad hanyalah kecuali seorang rasul yang datang dan pergi. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, akan ada sentiasa. Bila kita tiada, dia ada. Bila kita ada, dia ada. Maka bila kita kehilangan seseorang ataupun orang lari daripada gerakan Islam, bukan makna kita tak perlu ikut. Maknanya kerana mereka tidak diterpilih ataupun tergelincir dalam fiqhul harakah Islamiyah, dan kita panggil fiqhul ini panggil mutasaqitina fi tariqid dakwah, golongan yang tercicir dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan sentiasa, ingat tuan-tuan, saya bila baca cerita ni saya teringat dengan hadis-hadis ni, dan kita kena aplikasikan ke dalam hidup kita. Firman Allah Subhanahu wa taala berhenti kat sini. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayu'tihi ajran 'azima. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji berbai'ah dengan kamu, sebenarnya mereka berjanji berbai'ah dengan Allah. Orang yang berjanji berbai'ah untuk memperjuangkan agama Allah dengan ketuanya, sebenarnya dia bukan berbai'ah dengan ketuanya, tetapi dia berbai'ah dengan Allah, berjanji dengan Allah. Ini bukan bai'ah ni. Orang kata, Ustaz, bai'ah tu apa? Orang tak faham bai'ah. Janji setia kita untuk memperjuangkan agama Allah dengan satu-satu gerakan. Maka kita akan duduk dalam gerakan itu kerana kita bukan berjanji itu sebagai wasilah sahaja. Kerana kita berjanji bukan dengan mereka, berjanji dengan Allah. Aku berjanji untuk memperjuangkan agama Islam. Sebab tu dengan lepas ni kalau kita belajar tahu ada bai'ah, rukun bai'ah, tu semua sebenarnya wasilah untuk kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang melanggar janjinya, kita ni berjanji dengan Allah, ya Allah aku cinta padamu, asyhadu an la ilaha illallah, tu bai'ah kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang membanggar, kita tak melakukan tuntutan syahadah. Tuan-tuan kena mengaji tuntutan syahadah. Tak melakukan tuntutan syahadah, maka kita telah melanggar janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dah langgar janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya tuan-tuan dengan ngucap-ngucap juga. Sebab tu Sayyidina Umar sebab tu Abu Jahal, Abu Lahab tak mau ngucap, dia tahu berat. Kita ni Allah berilah dah beri lahir-lahir mengucap terus. Kena mengajilah, tu yang paling penting, ilmu syahadah. Ini tak pergi cari matematik, pergi cari bahasa Inggeris, pergi cari bahasa Cina. Ini yang kena terapkan dekat anak kita, ilmu syahadah. Supaya lepas tu barulah nak pergi mana pergilah, nak belajar apa belajarlah haji, kan? Akan menimpa dirinya sendiri apa? Yang melanggar janjinya saya, akibatnya akan melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri, akan dijadi hina dina. Umat Islam hari ini pasal apa hina dina? Apa ni? Satulah, tak merealisasikan janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam hari ini hina dina gitulah, tak merealisasikan janji dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Wallahu a'lamu bis-shawab. Surah Al-Fath ayat 48. Surah Al-40 ayat ke-10. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kita berhenti perjumpaan kita pada malam pagi ini dengan ayat ini, dan kita sambung pada perjumpaan akan datang dengan ciri-ciri orang yang menggabungkan diri dengan harakah Islamiyah. Wallahu a'lam. Aku ada soalan ke? Kalau ada soalan saya jawab, saya boleh jawab. Saya tak jawab, saya tak boleh jawab, saya simpan. Bismillah. Jarang saya buka soalan. Hari ini ada soalan dah. Kalau tak ada, kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna mimman istama'al qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.